Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saudara dan saudari rakyat Malaysia yang saya kasihi, apa khabar semua? Saya harap saudara dan saudari sihat walafiat. Pada 27 Mac yang lalu, saya telah mengumumkan pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin yang bernilai 250 bilion ringgit. Saya tahu sejak beberapa hari yang lalu, Mak Cik Kiah, Pak Mail, Mr. Lee, Encik Mutu, Encik Johnny dan ramai lagi sibuk buat semakan kelayakan penerima bantuan prihatin nasional di laman sesawang LHDN. Bagi yang layak, bayaran dibuat mulai hari ini. Bagi mereka yang layak untuk terima bantuan tetapi nama tiada di dalam rekod LHDN, anda bolehlah buat permohonan baru. Caranya mudah saja. Boleh guna handphone masing-masing untuk buat permohonan secara online di laman sesawang LHDN. Isi maklumat yang diminta dengan jujur, tekan butang hantar dan tunggu bayaran dimasukkan dalam akaun anda. Bagi warga MAS yang mungkin tidak berapa cekap menggunakan handphone, mintalah bantuan anak ataupun cucu untuk isi maklumat yang diperlukan. Sebaik saja prihatin diumumkan, saya telah terima banyak maklum balas daripada orang ramai. Ramai yang bersetuju dan menyambut baik pakej ransangan ekonomi yang diumumkan oleh kerajaan. Tetapi saya juga menerima maklum balas daripada persatuan-persatuan perusahaan kecil dan sederhana dan juga perniagaan kecil ataupun mikro yang meminta kerajaan meneliti semula manfaat yang mereka terima dalam pakej ransangan ekonomi tersebut. Saya terima surat, memorandum dan juga pandangan daripada banyak pihak. Ini termasuklah Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Malaysia, Usaha Nita dan banyak lagi. Rata-rata memberikan pandangan bahawa perniagaan mereka amat terjejas dan mereka memerlukan bantuan tambahan daripada kerajaan. Saya sedar bahawa PKS merupakan tunjang utama ekonomi negara. Sektor ini menyumbang lebih 2/3 daripada jumlah pekerjaan di negara ini dan hampir 40% kepada ekonomi negara. Oleh itu adalah penting kita pastikan sektor PKS dapat terus cekal dan mampan dalam menghadapi tekanan dan cabaran ekonomi yang melanda kita semua pada waktu ini. Antara cabaran utama yang dihadapi ialah masalah aliran tunai perniagaan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Selain itu, para pengusaha PKS juga berhadapan dengan isu birokrasi dan pentadbiran yang menghalang akses segera terhadap bantuan yang telah disediakan oleh kerajaan dalam pakej prihatin. Sehubungan itu, saya telah minta Menteri Kewangan untuk mengadakan sesi libat urus dengan pihak pengusaha kecil dan sederhana. Tujuannya ialah untuk mencari jalan penyelesaian kepada masalah yang mereka hadapi. Di pihak kerajaan, kita cuba bantu dengan sebaik mungkin. Dan hasil daripada semua usaha tersebut, saya dengan sukacitanya ingin mengumumkan langkah tambahan bagi pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin tambahan, dan pakej tambahan berjumlah 10 bilion ringgit
10 bilion ringgit ini diharapkan dapat membantu meringankan beban keuangan PKS dan seterusnya menjamin 2/3 daripada jumlah pekerja di negara ini terus mendapat pekerjaan. Langkah-langkah tambahan yang diambil ialah: pertama, peruntukan bagi program subsidi upah yang diumumkan pada 27 Mac yang lalu akan dinaikkan daripada 5.9 bilion ringgit kepada 13.8 bilion ringgit, iaitu tambahan sebanyak 7.9 bilion ringgit. Di bawah inisiatif tambahan ini, semua syarikat dengan pekerja tempatan yang bergaji RM4,000 dan ke bawah akan menerima bantuan subsidi upah seperti berikut. Bagi syarikat yang mempunyai pekerja lebih daripada 200 orang, subsidi upah sebanyak RM600 bagi setiap pekerja dikekalkan. Namun, bilangan maksimum pekerja yang layak untuk menerima subsidi akan ditingkatkan daripada 100 orang kepada 200 orang pekerja. Bagi syarikat yang mempunyai bilangan pekerja 76 hingga 200 orang, syarikat akan menerima subsidi upah sebanyak RM800 bagi setiap pekerja. Akhir sekali, bagi syarikat yang mempunyai bilangan pekerja sehingga 75 orang, syarikat akan menerima subsidi upah sebanyak RM1,200 bagi setiap pekerja. Melalui penambahbaikan ini, syarikat-syarikat akan menerima lebih banyak manfaat dan bantuan. Bantuan ini adalah untuk selama 3 bulan dan dikhususkan kepada majikan yang telah berdaftar dengan SSM atau pihak berkuasa tempatan sebelum 1 Januari 2020 dan mendaftar dengan perkeso. Justru kira-kira 4.8 juta pekerja dijangka akan mendapat manfaat daripada inisiatif ini. Bagi majikan yang memilih untuk menerima bantuan ini, mereka disyaratkan untuk mengekalkan pekerja mereka sekurang-kurangnya untuk tempoh 6 bulan. Iaitu dalam tempoh 3 bulan semasa menerima subsidi upah dan 3 bulan selepas itu. Kedua, mewujudkan geran khas prihatin berjumlah 2.1 bilion ringgit. 2.1 bilion ringgit bagi semua syarikat PKS mikro yang berkelayakan. Kerajaan akan menyediakan geran khas sebanyak RM3,000 untuk setiap syarikat mikro yang akan memanfaatkan hampir 700,000 PKS mikro di seluruh negara. PKS mikro perlulah berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk menikmati kemudahan ini. Kerajaan akan memperolehi senarai PKS mikro yang layak daripada pihak berkuasa tempatan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Selain itu, kerajaan juga menyeru organisasi pemberi pinjam wang berdaftar di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 yang menyediakan kemudahan kredit untuk memberi moratorium ke atas bayaran ansuran PKS selama 6 bulan bermula April 2020 seperti mana yang telah diberikan oleh pihak bank. Saya berharap organisasi pemberi pinjam wang turut bersimpati dengan kesukaran yang dihadapi oleh pelanggan dan bersama-sama membantu meringankan beban keuangan mereka. Di samping meringankan beban keuangan PKS, kerajaan juga akan mengambil beberapa inisiatif untuk memudahkan PKS mendapat manfaat sepenuhnya daripada semua bantuan yang telah diumumkan. Antara penambahbaikan yang akan dilaksanakan ialah pertama, memansuhkan kadar faedah 2% kepada 0% untuk skim kredit mikro berjumlah RM500 juta di bawah Bank Simpanan Nasional dan skim pinjaman mudah
untuk syarikat mikro ini juga dipanjangkan kepada tekun nasional dengan had maksimum pinjaman sebanyak RM10,000 setiap syarikat pada kadar faedah 0%. Dan untuk tujuan ini, dana sebanyak RM200 juta akan disediakan. Pemohon hanya boleh memilih salah satu daripada skim ini bagi membolehkan lebih ramai peniaga menikmati kemudahan ini. Kedua, mengecualikan bayaran sewa atau memberi diskaun sewaan kepada peniaga runcit PKS bagi premis yang dimiliki oleh syarikat berkaitan kerajaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada syarikat kerajaan persekutuan seperti MARA, Petronas, PMB, PLAS dan UDA serta beberapa syarikat milik kerajaan negeri yang telah pun bersetuju untuk memberi diskaun atau tidak mengenakan sewaan ke atas premis mereka khusus untuk penyewa PKS. Atas prinsip perkongsian bebanan, saya menggesa pemilik premis swasta untuk turut memberikan kemudahan yang sama dengan mengurangkan kadar sewa premis mereka sekurang-kurangnya semasa waktu PKP dan 3 bulan selepas PKP berakhir. Pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan pengurangan atau pelepasan sewa kepada penyewa premis perniagaan yang terdiri daripada perusahaan kecil dan sederhana akan diberi potongan cukai tambahan bersamaan dengan amaun pengurangan sewa tersebut bagi bulan April 2020 sehingga Jun 2020. Potongan cukai tambahan ini diberikan tertakluk kepada syarat pengurangan sewa iaitu hendaklah sekurang-kurangnya 30% daripada kadar sewa asal bagi tempoh tersebut. Ketiga, membenarkan pengurangan bayaran levy pekerja asing sebanyak 25% pada semua syarikat yang permit pekerja mereka tamat pada 1 April hingga 31 Disember 2020. Pengurangan bayaran levy ini tidak terpakai kepada pembantu rumah. Saya juga faham kesukaran yang dihadapi oleh sebahagian majikan untuk mengekalkan pekerja dalam keadaan yang agak terdesak pada waktu ini. Dalam hal ini, kerajaan bersetuju untuk menggalakkan perundingan diadakan antara majikan dan pekerja mengenai terma pekerjaan, termasuk pilihan pemotongan gaji dan pemberian cuti tanpa gaji dalam tempoh PKP. Majikan dan pekerja boleh merujuk kepada Jabatan Tenaga Kerja untuk mendapatkan nasihat berkaitan sebarang permasalahan untuk penyelesaian. Dan sebarang perundingan hendaklah tertakluk kepada undang-undang mengenai pekerjaan yang berkuat kuasa di negara ini. Yang penting, hak dan kebajikan kedua-dua pihak mestilah sentiasa terbela. Saya juga tahu kesukaran yang dihadapi oleh pihak syarikat untuk mengemukakan dokumen berkanun bagi memenuhi keperluan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dalam tempoh PKP ini. Dan oleh itu, kerajaan bersetuju untuk memberikan moratorium secara automatik selama 30 hari daripada tarikh terakhir PKP untuk pihak syarikat mengemukakan dokumen berkanun kepada SSM. Selain itu, tempoh menyerah simpan penyata keuangan syarikat juga dilanjutkan selama 3 bulan daripada tarikh terakhir PKP. Kelonggaran ini diberikan pada syarikat yang mempunyai tahun keuangan berakhir 30 September hingga 31 Disember 2019. Walau bagaimanapun, syarikat perlu memohon kelonggaran ini daripada SSM dan tiada fee penghantaran lewat akan dikenakan atas permohonan berkenaan. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, untuk membantu pengusaha PKS memahami inisiatif-inisiatif yang saya umumkan tadi, saya ingin memberikan beberapa contoh mudah.
Contoh pertama ialah Lee Beauty Salon, iaitu sebuah PKS mikro yang terlibat dalam sektor perniagaan dan dandan rambut. Salon ini mempunyai 2 orang pekerja tempatan yang kesemuanya bergaji kurang RM4,000. Pemilik salon ini, Madam Lee, ingin merancakkan semula perniagaannya selepas tamat tempoh PKP. Dengan pelaksanaan semua bantuan yang telah diumumkan oleh kerajaan, Madam Lee sekarang ini boleh mendapat manfaat subsidi upah 3 bulan berjumlah RM7,200 dan geran mikro sebanyak RM3,000. Keseluruhan manfaat yang diterima oleh Madam Lee ialah sebanyak RM10,200. Contoh kedua pula ialah restoran Mi Kolok Haji Saleh. Ini sedap Mi Kolok ni di Kuching, Sarawak. Katakan restoran ini mempunyai 5 orang pekerja tempatan, bergaji RM4,000 ke bawah dan 2 orang pekerja asing. Dan untuk menampung keperluan aliran tunai dalam tempoh PKP, pemilik restoran ini boleh mendapatkan pinjaman kredit mikro BSN sebanyak RM50,000 dan subsidi upah untuk 5 orang pekerja berjumlah RM18,000. Di samping itu, pemilik restoran ini juga boleh menikmati penjimatan daripada pengecualian sumbangan KWSP dan HRDF sebanyak RM8,400, tangguhan cukai berjumlah RM5,200, diskaun levy pekerja asing sebanyak RM2,300 dan diskaun bil elektrik sebanyak RM300. Keseluruhan manfaat yang boleh diterima tidak termasuk pinjaman kredit mikro ialah sebanyak RM34,200 untuk tempoh 3 bulan. Contoh yang terakhir ialah syarikat Surjit Kaur Sendirian Berhad. Syarikat ini adalah sebuah syarikat bersaiz kecil dalam sektor perkilangan perabot dengan 15 orang pekerja. 5 orang adalah pekerja tempatan bergaji RM4,000 ke bawah, 10 orang pekerja asing dan selebihnya pekerja tempatan bergaji lebih RM4,000. Bagi memastikan syarikat dapat menampung keperluan aliran tunai dalam tempoh PKP, syarikat Surjit Kaur boleh mendapatkan pinjaman Special Relief Facility SRF sebanyak RM500,000 dan subsidi upah berjumlah RM18,000. Selain itu, syarikat juga boleh menikmati penjimatan melalui pengecualian sumbangan KWSP dan HRDF sebanyak RM8,400, diskaun levy pekerja asing sebanyak RM4,600, tangguhan cukai PKP mikro sebanyak RM32,700 dan diskaun bil elektrik sebanyak RM100. Keseluruhan manfaat yang diperolehi oleh syarikat ini tidak termasuk pinjaman SRF ialah sebanyak RM63,800. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, untuk memastikan semua inisiatif prihatin dan prihatin tambahan dapat dilaksanakan dengan cepat dan lancar, unit laksana telah ditubuhkan di Kementerian Keuangan. Unit ini akan senantiasa memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan semua inisiatif kepada Menteri Keuangan dan saya. Untuk menyokong penyampaian inisiatif prihatin, portal imsme.com.my yang dikendalikan oleh Credit Guarantee Corporation CGC dengan sokongan Bank Negara Malaysia bersedia untuk menerima permohonan pinjaman PKS yang telah saya umumkan tadi. Jadi, selain daripada memohon pinjaman terus daripada institusi perbankan, para pengusaha PKS juga ada pilihan untuk membuat permohonan pinjaman melalui portal IMSME. Portal ini juga menyediakan khidmat MyKNP, iaitu khidmat nasihat pembiayaan untuk PKS. Dalam kalangan perusahaan mikro dan kecil,
Kerajaan juga mengambil kira kesan ke atas syarikat baru mula atau startups di mana sumber pelaburan syarikat turut terjejas. Syarikat startup merupakan faktor pemboleh ataupun enabler serta pendorong yang penting pada penggunaan teknologi dan kemajuan potensi modal insan bagi menjadikan negara ke arah IR 4.0 dan menjadi kepentingan startups. Kerajaan akan mempertimbang pelbagai inisiatif untuk merangsang sektor ini dalam tempoh yang sukar ini. Saya berharap pakej prihatin tambahan ini akan dapat melindungi pekerjaan anda semua di samping menjamin daya tahan perniagaan. Pada masa yang sama, kerajaan akan meneruskan amalan keuangan berhemah dan disiplin fiskal yang tinggi demi untuk memastikan keadaan keuangan negara terus kokoh dan terkawal. InsyaAllah apabila Parlimen bersidang nanti, kerajaan akan membentangkan rang undang-undang perbekalan tambahan untuk semua pakej rancangan ekonomi yang telah diumumkan. Saya memberikan jaminan bahawa kerajaan akan sentiasa telus dalam berbelanja dan semua tindakan yang diambil adalah berasaskan pada peruntukan undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya tahu setelah 3 minggu saudara-saudari berkurung di rumah, mungkin ada di kalangan saudara-saudari yang berasa agak terbeban dengan dugaan dan ujian Tuhan ini. Selama 3 minggu ini kita terhalang daripada melakukan perkara-perkara yang biasa kita buat. Kita tinggalkan hobi kita, kita tinggalkan pekerjaan kita, kita rindu kepada kawan-kawan dan keluarga yang berjauhan. Pendek kata, kehidupan kita ini amat berbeza dan kadang-kadang berasa sedikit terbeban. Saya lihat di media sosial ada suami yang mula memakai baju kelawar isteri mereka. Agak luar biasa. Ada yang mengayuh basikal dalam rumah. Ada juga yang mengubah ucapan saya menjadi lagu rap. Saya harap ini bukanlah kejadian yang pelik ataupun buang tabiat kata orang. Ini adalah sebahagian daripada kreativiti anda semua untuk menghilangkan rasa bosan duduk di rumah. Yang penting, saya fikir saudara-saudari mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi dugaan dan ujian ini. Dan saya yakin Tuhan tidaklah menguji atau membebani kita dengan sesuatu yang tidak boleh kita tanggung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang bermaksud Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Saya yakin dugaan yang dibawa oleh wabak COVID-19 ini bukanlah suatu yang tidak dapat ditanggung oleh kita semua. Teruskanlah cekal, kuat dan bersemangat. Yakinlah kita akan dapat atasi dugaan ini bersama-sama. To my fellow Malaysians, let us remember that we are inherently resilient, individually capable and collectively strong to face these uncertain times. Let us strengthen our resolve and stay committed to our fight against COVID-19. Let us stay the course and follow all orders made under the MCO. It is difficult, but certainly not impossible. This is the sacrifice we are called to make in order to win this war against the deadly virus. And winning this war starts in our own homes and with our families. We can stop the virus from spreading by staying at home and maintaining physical distance. Stay strong, stay healthy. Inshallah, we will succeed. Remember, after the rain comes the sun, and better days will be here again, inshallah. Akhir sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih
pada semua petugas di Barisan Hadapan yang terus menjalankan amanah dengan penuh dedikasi. Terima kasih pada semua doktor, jururawat, anggota polis, anggota tentera, immigration, rela, bomba, kaki tangan JKM, sukarelawan NGO dan semua yang terlibat di Barisan Hadapan. Terima kasih juga kepada anda sekalian yang senantiasa mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Teruslah sabar, tenang dan istiqamah. InsyaAllah kita akan bangkit semula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.